Ya, bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dah 8.30 minit pagi di pagi Selasa. Dan antara pengisian Warna Pagi hari ini, kita ada segmen Inspirasiku. Nah, dan Alhamdulillah tetamu kita sudah pun bersama kita di konti. Dan juga sahabat-sahabat pendengar juga boleh turut menonton perkongsian kita pagi ini menerusi Facebook Live kita hari ini. Ya, betul. Dan seperti yang kita war-warkan sebentar tadi, kita nak bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yun yang juga merupakan mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan untuk pagi ini. Ya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Sufian, Cik Hazwan. Ya. Selamat datang ke konti IKIM. Selamat datang, Alhamdulillah dapat sampai juga pada pagi ini. Ahlan wa sahlan. Terus cakap Arab. Dan macam mana, Datuk? Perjalanan kehidupan kita selepas bersara. Macam mana agaknya boleh cerita sikit? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sya'un wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak IKIM yang sudi menyebut saya walaupun telah bersara, dan juga khususnya kepada Encik Sufian dan juga Encik Hazwan, kita punya moderator pada pagi ini, dan juga seluruh pihak IKIM, dan juga kepada semua para pendengar, yang semua rakyat Malaysia yang saya sayangi yang mengikuti sesi kita pada pagi ini. Jadi soalan tadi adalah perjalanan bagaimana selepas bersara. Jadi selepas bersara, buat masa ini masih agak dah kurang sibuk. Ada ujungnya ada perkataan sibuk lagi. Ada lagi. Ada lagi tapi kuranglah. Sibuk tu sebab yang lepas tu dapat juga dipanggil oleh beberapa pihak, contohnya Harian Metro, kemudian UUM. Jadi bila diundang begitu, saya memberikan ruang beri ruang dan kesempatan untuk berkongsi pengalaman, untuk rakyat dan sebagainya lah. Dan selain daripada tu, okeylah. Kita buat kerja-kerja lain yang selama ni tertangguh. Selama tertangguh untuk urusan keluarga dan sebagainya. Dah dirancang sekian lama dan dikabarkan juga Datuk sendiri pun kabarnya bekerja sejak hari pertama sampailah 35 tahun 10 hari itu bekerja terus-terusan. Malah pada hari Datuk Ketua Pengarah mengumumkan itu adalah hari terakhir khidmat Datuk bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia. Datuk masih lagi kiranya kita berada di puncak dalam kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 ni, Datuk. Ya, betul, Cik Sufian. Masya Allah. Okey, sebelum kita teruskan, Datuk, kita ada sempat juga pinjam sikit video Kementerian Kesihatan Malaysia bila mana di saat Datuk Ketua Pengarah Kesihatan mengumumkan pada hari terakhir tugasan ataupun khidmat Datuk di KKM. Boleh tak kita pasang sikit, mungkin sahabat-sahabat kita nak menonton dan mendengar juga di Facebook Live kita pagi ni, nostalgia sikit insya-Allah. Kita tengok Saya ingin mengambil kesempatan ni dengan berhati, saya ingin memaklumkan bahawa pada hari ini adalah kali terakhir salah seorang panglima perang saya, iaitu Datuk Dr. Rohaizat bin Yun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan bersara wajib pada 10 Jun 2020. Kita tengok visual kat setelah sini berkhidmat selama 35 tahun, bagaimana Datuk Ketua Pengarah mengumumkan selepas bersama dengan sidang pasukan media, Kementerian soal Kesihatan jawab Malaysia media mengharungi dan juga dan Datuk memerangi tetap setia berada di sebelah kanan Datuk Ketua Pengarah. Kabarnya setiap waktu kalau sidang media itu sendiri, tinggi penghargaan dan jutaan menyebut dan memperkenalkan siapa di sebelah kiri dan kanan beliau. Datuk, itu satu yang kita juga sangat terharu dengan penghargaan yang beliau berikan setiap waktu, dan juga di saat hari terakhir khidmat Datuk pada hari tersebut. Mungkin Datuk sendiri berada di belakang Datuk KP itu, macam mana agaknya perasaan bila diumumkan tu? Macam sebab je tu. Ya, memang sebab pada masa itu adalah sidang media bagi COVID. Sidang media bagi COVID. Dia bukan sidang media tentang persaraan saya. Walaupun hari itu adalah hari terakhir, dan saya pun sebenarnya berbelah bagi. Bagaimana sebab hari terakhir itu memang semua anggota-anggota di kementerian, di pejabat saya, kalau saya sebutkan di program perubatan, di bawah Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, memang menunggu clock out. Dia dah queue.
Saya kata mungkin kena tunggu. Sebab kita ada PC dan ini adalah PC terakhir. Dan saya dimaklumkan oleh KP untuk PC terakhir ni hadirlah sama. Jadi itu satu dilema lah. Sama ada nak hadir PC atau kita bersama dengan semua anggota kita. Anggota kita pada waktu berkenaan. Tapi semua anggota tu faham. Mereka kata tak apa. Pergi PC dulu. Pergi PC terakhir. Jadi selepas PC terakhir tu, habis saja. Tiba-tiba Datuk KP sebab. Dan habis saja saya pun tetap tenang lah. Saya kontrol emosi. Datuk dah bersedia lah ni. Tak bersedia. Tak bersedia lagi. Saya tak jangka pun. Saya tak jangka. Okey. Jadi bila beliau sebab, sebenarnya saya pun menangis. Tapi saya menangis dalam hati. Saya menangis terseduh tapi di dalam hati. Lepas tu bila bersebab, saya pun tetap tenang. Tiba-tiba saya ramalkan media dan juga bersama dengan anggota bawahan tu, mereka mungkin telah merancang sesuatu di luar dugaan, di mana tiba-tiba selepas habis saja ucapan dari, sebenarnya ucapan Ketua Pengarah Kesihatan itu ada beberapa ayat lain, ada 2 rangkap pantun yang beliau tidak sempat melafazkan. Di dalam Facebook beliau ada. Tidak dapat diteruskan kerana beliau sebab. Selepas saja habis dan apabila tamat saja ucapan, tiba-tiba di belakang tu, di depan saya, mana di belakang sekali lah, di hadapan mana di belakang penonton, tapi di depan ahli-ahli PC tu, bangunlah semua sekali anggota yang berkenaan dengan penjarakannya dan mengangkat spanduk, SELAMAT, satu grup. Lepas tu satu grup lagi besar. Lepas tu dan nama saya di situ. Dan dia menyusun begitu. Dan terusnya ada live pula. Semua video saya daripada kecil sampai besar dan mak saya pun ada. Jadi satu yang mengejutkan. Masya Allah. Dia orang dah rancang elok-elok. Datuk tak perasan pun apa yang anak-anak buah dah lakukan. Mereka ada buat juga benda video yang sama untuk sebelum dalam tengah hari tu. Saya ada buat teleconference dengan semua pengarah hospital, semua pengarah kesihatan negeri, semua pakar-pakar, semua ketua jabatan yang berkenaan, semua timbalan pengarah kesihatan negeri saya ada buat. Dan video tu pun memang ditayangkan, tetapi saya tidak pula memikirkan video yang sama ditayangkan di dalam Dewan semasa PC. Dan itu pun yang telah direkodkan oleh pihak media. Dan yang paling saya tergamam adalah apabila media meminta, inverted comma meminta, tapi mungkin bukan meminta, macam inverted comma tu mengarah. Minta saya bagi ucapan. Jadi saya kata, dalam hati tu dalam beberapa saat, apa yang perlu saya ucap? Sebab saya tidak memikirkan saya akan diberi peluang berucap dalam PC. PC itu adalah PC COVID. PC COVID, bukan PC pasaran saya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mungkin dalam beberapa saat itu saya terpaksa memikirkan apakah yang patut saya ucapkan. Jadi dan saya mengambil kesempatan pada hari tersebut mengucapkan terima kasihlah kepada pegawai atasan saya yang telah bertukus lumus, Datuk KP, pihak menteri dan sebagainya, dan kemudian pada barisan frontliners yang bersama-sama dan juga backliners, dan yang paling penting juga adalah kepada rakyat Malaysia yang telah membantu kita mengikut SOP, dan yang paling penting adalah macam hari inilah pihak media. Pihak media yang paling penting. Saya nyatakan di situ pentingnya pihak media kerana mereka tidak pernah jemu dalam masa 6 bulan tu. Hari-hari bertunggu. Bulan puasa pukul 4.30. 4.30. Bulan selepas bulan tak puasa 5 atau 5.30. Tidak pernah jemu. Jadi itulah satu pengorbanan pihak media. Di mana pada saya memberikan maklumat yang cepat, pantas, tepat. Sebab semasa PKP ni, semua rakyat Malaysia kita tahu kan, PKP ni mereka adalah tak ada aktiviti lain. Jadi mereka menonton. Duduk di rumah je. Di depan TV. Setia menanti dan sedia menunggu. Dan jadi di situ ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya mereka melihat apa pasal kita ulang-ulangkan penjarakan dan sebagainya. Yang negatifnya tu mereka tak ada apa-apa nak buat. Mereka mula membawang lah. Macam-macam lah. Jadi maksud saya tadi saya bergurau perkataan membawang. Maksud saya banyak berita palsu.
Okey. Jadi peranan media dalam menangkis berita palsu itu amat penting, sebab kalau berita palsu ni tidak dibuang, kita akan dapat masalah seperti di Hong Kong, di tempat-tempat lain di mana panic buying. Panic buying, orang panik dan sebagainya. Malah apabila kerajaan akan mengumumkan ada PKP keesokan hari ni dah ada yang meramalkan. Jadi ramai yang telah berpusu-pusu pergi ke supermarket dan di situ memang kalang kabut. Jadi betapa pentingnya yang saya dalam diberi kesempatan dalam beberapa saat itu untuk saya memikirkan apa yang patut saya nyatakan kepada rakyat seluruh negara, iaitu terima kasih kami lah, pihak Kementerian Kesihatan kepada pihak media untuk segala segilah dan segala media yang ada di mana membantu kami memberikan maklumat tepat, pantas, juga menangkis berita-berita palsu. Berita-berita palsu ni menggerunkan rakyat, menakutkan rakyat, bagi gambar orang jatuh lah, adalah di sana di sini, ada pula yang sedangkan belum tentu sahih. Dan untuk membersihkan berita palsu ni adalah satu tugas yang berat dan memakan banyak masa. Kalau kami di Barisan Harapan, kami kena fokus pada rawatan pesakit, kami fokus kepada nak saring. Tapi bila kita kena cari masa lain untuk membersihkan berita palsu ni, dia memakan masa. Betul. Jadi fokus kita lari. Tapi kalau kita lewat, jadi benda tu jadi viral yang negatif. Orang panik dan sebagainya. Itulah cabaran dia. Kan nanti kita cerita lebih lanjut tentang cabaran-cabaran Datuk sendiri dan tim KKM dan semua yang berada di barisan hadapan untuk mendepani COVID-19 ni. Tapi sambil-sambil itu kita selang-seli kejap lagi untuk pusingan kedua, kita nak cerita, nak tanya dengan Datuk lah. Datuk kena perkenalkan diri juga ni dengan sahabat-sahabat kita. Mungkin ramai dah mengetahui Datuk di hadapan barisan hadapan itu menyediakan fakta yang tepat, info terkini berkaitan dengan COVID-19. Tapi siapa dia? Datuk Dr. Haji Rohaizat. Kita akan kenali sebentar lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga sahabat pendengar semua, kalau ada soalan-soalan ataupun perkongsian, anda boleh ajukan saja di Facebook Live kami IKIM FM ataupun WhatsApp kami 01299004 004. Kejap lagi kita nak baca 2 rangkap pantun tu, Datuk. Yang Datuk KP bacakan sebelum ni. Kod lah Datuk nak beli ke, nak balas balik ke, boleh kita bagi peluang kejap lagi. Sambil-sambil Datuk mereka ataupun cipta rangkap pantun tu. Kita berehat kejap, kembali untuk segmen Inspirasiku di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lazat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019 965 3166 019 965 3166. Stokis dan ejen diperlukan. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan, iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Wallah. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Infodia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.47 pagi di pagi Selasa, dan kita masih lagi bersama untuk segmen Inspirasiku. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yun yang juga merupakan mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan pagi ini. Dan Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus menonton di Facebook kita pagi ini. Dan Datuk pun sama-sama kita berehat tadi macam-macam sebenarnya cerita. Kejap lagi kita nak cerita lebih lanjut lah macam mana persiapan Datuk dan juga semua tim Barisan Hadapan kita ni setiap hari sebenarnya. Dan malah walaupun Datuk dah bersara tapi tetap juga keprihatinan, cakna dan juga rasa kasih dan sayang kepada seluruh rakyat Malaysia tu masih ada, Datuk. Kan kita cakna bersama, insya-Allah. Baik, Datuk, mungkin kita cerita sikit pengenalan diri, Datuk. Pengenalan diri bagaimana tu ya? Mungkin dilahirkan di mana? Saya dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Saya dilahirkan di Batu Pahat, Johor dan telah beristeri. Isteri saya adalah Datin Fasidah binti Othman. Dan saya dikurniakan tiga puteri. Tiga puteri yang sulung arkitek, suami pun arkitek. Yang kedua adalah doktor. Yang ketiga masih belajar, iaitu ambil bidang accountancy. Jadi pernah juga ada yang bertanya pada saya kata memang saya semua adalah puteri lah. Pasal macam keturunan Nabi lah, puteri. Lepas tu bila mereka bertanya, saya kata saya pun keturunan Nabi juga. Dia kata, Nabi mana? Saya kata, saya keturunan Nabi Adam, saya kata. Semua dari susul Garul. Jadi Nabi Adam. Masya-Allah, masya-Allah. Kemudian saya belajar di Sekolah Kebangsaan Parit Sulong. Kemudian meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Datuk Sulaiman, Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Kemudian selepas saja tu saya telah dapat tawaran ke Sekolah Alam Shah. Sekolah Alam Shah pada masa dulu adalah di Ceras. Di Ceras. Sekarang dah pindah di Putrajaya. Kemudian selepas Sekolah Alam Shah, saya melanjutkan bidang perubatan di UKM. Kemudian lulus saja UKM, saya bertugas sebagai doktor pelatih di Hospital Sultan Aminah. Kemudian selepas lulus, saya berpindah ke Hospital Keluang. Kemudian 2 tahun kemudian saya dilantik sebagai pengarah hospital. Kemudian lepas jadi pengarah hospital, saya melanjutkan pelajaran di Australia dalam pengurusan hospital. Dalam itu kita panggil Master of Health Planning. Dalam perancangan pengurusan hospital. Saya jadi pengarah hospital. Kemudian balik, pulang saja selepas dapat master. Jadi mereka kementerian telah menukarkan saya ke Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan. Di situ saya bertugas di kementerian banyak bahagian, tapi saya bertugas di bahagian perubatan, bahagian yang merancang pelaksanaan hospital dan aspek-aspek perubatan. Kemudian setelah tu saya bertukar pula daripada bahagian hospital, bahagian perubatan ke bahagian perancangan yang merancangkan pelaksanaan untuk Kementerian Kesihatan. Bahagian perancangan ni seolah-olahnya macam EPU bagi Kementerian Kesihatan. Kalau zaman dulu kita ada EPU, Economic Planning Unit, unit perancangan ekonomi. Sekarang namanya telah dijenamakan Kementerian MEA, Ministry of Economic Affairs. Macam tu. Jadi kalau dulu dia panggil EPU. Kemudian saya melanjutkan pelajaran dalam bidang PhD. Saya buat PhD dalam bidang kesihatan awam. Saya buat pengkhususan dalam bidang ekonomi kesihatan, health economic, health financing. Kemudian lepas 10 tahun tu, dekat-dekat 10 tahun berpindah balik ke tempat asal, perubatan. Dan di situ. Kemudian daripada perubatan pergi kepada perancangan. Dalam perancangan dulu saya terlibat dalam rancangan Malaysia ke-7, ke-8, ke-9. Kena pindah ke perubatan. Di perubatan hampir-hampir juga 10 tahun. Kemudian akhirnya pindah balik ke perancangan. Kali ini sebagai pengarah perancangan. Dan seterusnya dalam 2 tahun saya berpindah balik ke perubatan. Iaitu sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan. Dan saya bertugas di situ hampir-hampir 2 tahun. Sehingga saya bersara wajib pada 10 Jun. Itulah perjalanannya. Masya Allah. Dan sepanjang yang tugas saya, perjalanan yang paling getir adalah daripada tahun lepas lah. Disember. Itu apabila Wuhan mendapat positif. Masa tu dipanggil lagi Novel Coronavirus. Belum, namanya belum lagi. Belum dapat ID. Belum dapat ID lagi. Itu dah mula. Lepas itu Januari. Dan selepas Januari memang itulah memang amat berat lah.
Tugasan amat berat dalam sejarah pekerjaan. Dan tidak pernah lah saya bertugas begitu teruk sekali. Malah semua anggota-anggota kami tadi disebut oleh Encik Sufian, Encik Azwan bahawa barisan hadapan. Saya selalu menyebut ada dua perkataan, iaitu barisan hadapan dan barisan belakang. Frontliners dengan backliners. Frontliners yang pergi kat depan tu yang berperang. Maknanya staff nurse, doktor yang ambil swab, jaga pesakit dalam pakai PPE panas tu kan. Yang pergi buat swab dekat Selangor Mansion, dekat Sungai Lui dan sebagainya. Itu memang frontliners. Pakai PPE. Dan PPE itu kita pun memang tak akan bagi dia pakai lebih dari 4 jam. Panas. Bila berpeluh nanti jangkitan kuman boleh. Mereka sendiri boleh kena. Dan keduanya, selain dari frontliners, kita ada backliners. Backliners ni dia cari data. Kutip data, dan backliners ni yang menyediakan strategi. Backliner ni tiap-tiap pagi mesti siapkan data sebelum dapat data, dan selewat-lewatnya pukul 7 data kena siap, sebab 7.30 kami akan memberi taklimat kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba. 7.30 sehingga 8.30 begitu, dan seterusnya ada sesi pula meeting dengan Ketua Pengarah Kesihatan, dipanggil National CPRC, Pusat Kesiapsiagaan Tindak Cepat Kebangsaan. CPRC dan sehingga pukul 9. Sebelum pukul 9 mesyuarat mesti tamat, sebab pukul 9 atau 9 suku setiap hari ada mesyuarat dengan Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan sama ada oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat ataupun Yang Berhormat Menteri Kanan. Itu adalah rutin. Begitulah. Dan dalam sejarah saya bertugas, saya rasa bukan saya bertugas saja. Bagi semua para pendengar semua, rakyat Malaysia, saya rasa anda semua yang mendengar sesi ini tak pernah, saya rasa mendengar perkataan Akta 342. Akta yang pertama kali kita laksanakan di Malaysia, Akta 342. Tak pernah terfikir pun kena ada lockdown. Kita lockdown. Itu yang paling getir. Itulah pengalaman yang hebat. Sepanjang 35 tahun Datuk, lebih 35 tahun. 35 tahun. Inilah pertamanya kita melaksanakan Akta 342. Tapi memang orang biasa sebut kalau tengok filem tu hujung-hujung tu nak perang-perang tu masa tu hero datang. Masa tu hero datang, insya-Allah. Inilah antara hero-nya yang mana turut diberi gelaran antara Panglima Perang yang Datuk Ketua Pengarah sebutkan, yang bersama-sama beliau. Macam hari ni mungkin ada antara sahabat-sahabat pendengar dan penonton kita, Datuk, baru tahu di belakang juga ada backliners yang menyediakan data-data setiap hari. Sebelum daripada bulan Disember masuk Januari sampai masuk bulan puasa sampailah raya, semua tu tak rehatlah untuk pastikan data tu yang tepat, dan juga pelaksanaannya juga menerusi strategi yang dah disusun atur. Masya-Allah. Kalau saya mencelah data yang saya maksudkan tadi, kita boleh kategorikan kepada 3 jenis data. Data hospital, lepas tu data kesihatan awam, lepas tu data-data sokongan. Kalau data kesihatan awam tu, kita nak tahu berapa jumlah yang kita dah saring rakyat Malaysia. Di mana kawasan-kawasan yang merah. Kita kena pastikan kawasan merah, di mana lagi tempat-tempat ada merah, di mana yang akan yang kita jadi, di mana yang kuning. Sebab tu kita punya strategi adalah, pertamanya kita kena tanggani merah. Kalau bahasa Inggeris kita kena attack the rate. Mati-matian kita kena attack the rate. Kita sebenarnya musuh kita itulah virus yang kita tak nampak. Dan keduanya kita kena lindungi hijau, protect the green. Itu yang dibuat. Itu data kesihatan awam. Tapi data hospital lagi satu lagi. Berapa katil yang dah guna? Tiap-tiap hari kena tengok. Kita ada 40 buah hospital yang kita khususkan untuk merawat COVID. Antara 40 tu 7 memang dia tak rawat sakit lain, COVID saja. Yang baki 33 tu ada sebahagian dari katilnya untuk COVID. Jadi kita kena pastikan katil tu berapa persen. Kita tak boleh benarkan mana-mana hospital 80% dah penuh. Hari-hari kita akan pantau. Jadi data tu kita akan update sebelum PC petang, kita akan update. Dan untuk esok pagi kita akan guna data tersebut. Berapa katil yang dah ada, ICU berapa, berapa ICU yang dah guna, berapa ventilator yang baki, makmal berapa. Itu data backliners. Itu hospital. Dan data-data sokongan yang lain adalah data-data penyelidikan, data-data tentang masalah-masalah keluarga, masalah-masalah yang lain itu. Jadi 3 jenis data yang
kita buat serentak. Jadi kita brief data ni kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Harambaba Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan, dan mereka berdua akan membentang kepada Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Amat Perdana Menteri dan juga kepada Duli Yang Maha Duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi semuanya memain peranan yang ingat, kita duk biasa ingat Datuk, drama filem yang ada di sebalik tabir, tapi ini di sebalik tabir yang hari-hari dilalui yang perlu dilaksanakan dengan teliti, Datuk, sebab ini turut melibatkan kesihatan, malah kita punya strategi kita untuk melawan wabak ataupun pandemik COVID-19 ni, masya-Allah, bukan senang, bukan mudah tugasan ini tapi tetap digalas dengan baik, insya-Allah. Sebab itulah kita kongsikan hari ini, dapat kita dengar cerita daripada Datuk sendiri, dan mungkin sahabat-sahabat kita yang turut menonton, mendengar pagi ni, antaranya Datuk, kalau kita boleh bacakan komen-komen sahabat kita. Muhammad Radik katanya tabarakallah, orang Batu Pahat rupanya, tahniah Datuk. Dan juga Hayati Muhammad katanya selamat meneruskan perjuangan Datuk, persaraan yang penuh penghormatan daripada kita semua, daripada kami semua. Kami amat menghargai kepimpinan Datuk dan juga semua barisan hadapan, insya-Allah. Juga Hasmah Ismail pun katanya kalau sebelum ni kami memang tak kisah pun siapa ada yang dekat Ofis Kementerian Kesihatan Malaysia, yang kami tahu cuma hospital dengan ujian COVID, tapi makin lama kerana hikmah COVID ni kami makin kenal dengan orang-orang KKM semua kan. Itu hikmah dia lah kan. Terima kasih. Okey Datuk, tadi macam Datuk cerita pasal cabaran-cabaran ketika KKM mendepani COVID-19 ni. Mungkin juga ada kenangan-kenangan manis Datuk sepanjang tempoh Datuk berkhidmat bersama KKM Datuk. Kenangan-kenangan manis yang tak mungkin Datuk tak boleh lupakan sampai sekarang lah. Kenangan-kenangan manis ataupun cabaran-cabaran sama ada sebelum COVID ataupun selepas COVID. Kalau kita lihat antara perkara-perkara yang kenang-kenangan yang saya sebutkan tadi, sebelum COVID, selepas COVID, tapi maksud saya sebelum COVID dan semasa COVID. Semasa COVID masih ada lagi. Betul. Kenangan yang paling hebat adalah semasa COVID lah. Memang saya sebut tadi Akta 342 yang kita tak pernah guna pun. Ini first time kita guna. Jadi saya ingat lagi, tiap-tiap hari kita tengok macam backliners kita berikan data. Kita lihat di kawasan pertama sekali kita lockdown adalah kita lockdown ke seluruh negara. Jadi masa kita nak lockdown tu, kenangan manisnya ramai yang marah. Kenangan manis? Manis itu. Okey. Dia marah kat kita. Tak boleh, maksud saya bukan kenangan manis, adalah kenangan tidak boleh dilupakan. Tak dilupakan. Marah sangat, kenapa lockdown dan sebagainya. Tapi untuk makluman semua para pendengar, apabila kita daripada PKP, kita beralih kepada PKPB. Bila kita beralih pada PKPB, ada yang marah juga. Kenapa tak kekalkan PKP? Pada asalnya mereka yang marah kenapa mesti dibuat PKP. Bila kita bagi kelembutan, ada tambah B dulu, longgar sikit, marah juga kenapa tak kekalkan PKP. Jadi itulah kenangan-kenangan manis cabaran yang kita tak pernah guna. Dan kita memang duduk di dalam di Kementerian Kesihatan sampai pukul 12 malam. Kita nak buat, kena wujudkan akta, kena buat, diwartakan dan sebagainya. Dan lepas tu bila kita dah lockdown, nak lockdown tu banyak implikasi. Sekolah kena tutup, orang tak boleh berpindah, tak boleh. Ini pertama kali kita buat. Itu pengalaman yang amat tak boleh dilupakan lah. Dan lepas tu yang bagusnya adalah masa PKP ni, bagusnya semuanya semua kementerian, semua agensi bekerja sebagai satu pasukan mula. Nampak polis, tentera dan sebagainya. Tapi yang sedih macam saya sebut tadi, kita ada 3 data. Data kesihatan awam, data hospital, data umum. Yang umum ni kalau kita lihat kesan dari PKP, terutamanya kumpulan-kumpulan B40. Kumpulan-kumpulan B40, kumpulan-kumpulan yang bekerja sendiri. Apabila masuk saja 2-3 minggu, mereka ada masalah. Kerajaan ada buat kajian, mereka tidak ada wang yang cukup. Mungkin mulanya mereka boleh makan nasi, sayur, mungkin sardin. Tapi apabila PKP itu berlarutan, mereka mungkin makan nasi, kicap dan mungkin telur. Itu masalah sosial yang dihadapi. Dan masalah pergaduhan suami isteri, masalah keluarga, masalah kewangan. Itu satu cabaran. Cabaran kepada rakyat Malaysia. Memang kalau kita lihat bagi mereka-mereka yang B40 dan mereka yang bekerja sendiri,
punca pendapatan terputus. Jadi ini satu yang amat menyedihkan. Kita lihat pergaduhan antara suami isteri, masalah anak-anak dan sebagainya, terutama tentang untuk mendapatkan makanan. Itu yang paling mencabarlah. Sebab tu kita ada sediakan satu talian khas untuk membantu. Betul. Kita bekerjasama dengan kementerian lain, Kementerian Wanita dan Pembangunan Masyarakat untuk bantu kita dalam masalah ini, dan juga bekerjasama dengan Menteri Agama. Inilah saya katakan tadi, kenangan manis dan pahit, di mana begitu mencabar sekali. Dalam satu aspek yang lain, kita perlu PKP. Apabila kita ada PKP, kita memutuskan rangkaian. Kita memutuskan rangkaian jangkitan COVID. Dan dia menyediakan ruang untuk Kementerian Kesihatan, terutamanya saya punya bahagian yang hospital tadi, bersedia dengan ventilator, bersedia dengan doktor-doktor, bersedia dengan alat-alat. Jadi kita tak mau bagi macam di luar negeri. Saya tak nak sebut di sini, di mana di sana mereka tiba-tiba saja mereka tidak begitu bersedia, dan akhirnya ramai pesakit yang memerlukan ventilator dirawat di koridor hospital. Dan satu ventilator dikongsi lebih dari satu orang. Malah 2, 3, 4, 5 orang. Satu ventilator. Itu yang berlaku di luar negara. Dan mungkin kalau kita lihat yang paling tinggi sekali adalah US, ikut oleh Brazil, ya. Lepas tu juga dan seterusnya Brazil dan Rusia pun tinggi, dan UK pun tinggi. Tapi kita kedudukan yang kalau ikut bilangan kita agak rendah lah. Kita saya ingat dalam tangga 68. Yang paling tinggi sekali US. Jadi balik semula tadi, kalau tak ada PKP, kita memang tak bersedia. Bukan tak bersedia. Kita kalau tak ada PKP, mungkin peningkatan kes tu mendadak, melambung tinggi. Betul. Bila tinggi, jadi hospital kurang dapat bersedia. Sebab kena ingat ada satu hospital, ada satu negeri di luar negara, saya tak nak sebut di sini. Apa yang mereka buat untuk merawat pesakit COVID, pesakit bukan COVID terpaksa discharge, dikeluarkan dari hospital. Dan kita di Malaysia, kita tidak buat begitu. Walaupun dalam merawat COVID, pesakit non-COVID masih lagi diberi rawatan. Kita kena accommodate sebab mereka ada kecemasan, darah tinggi dan sebagainya. Bagaimana kita nak merawat? Jadi dengan adanya PKP tadi, kita dapat memutuskan rangkaian, slow down, turunkan spike tu jadi landai. Sebab JP Morgan meramalkan April kita dapat 14,400. Kalau 14,400 semua masuk hospital kita, di mana kita nak tempatkan? Kalau semua masuk dalam hospital 14,400, apa jadi pesakit bukan COVID? Dekat kita nak discharge, duduk kat rumah. Jadi itu yang paling sedih. Apabila kita kena melihat aspek sosial tadi. Betul. Bila ada PKP, mereka susah nak pergi nelayan, nak pergi menoreh getah, jadi duit tak ada, nak pergi kedai makanan tak ada, dan mereka pun tertekan. Dan bagi-bagi yang bekerja makan gaji, mungkin gaji tetap dapat. Yang golongan-golongan ini dia tidak berapa tertekan, tapi ruang-ruang yang mereka ada tu, mereka sebahagian daripadanya menggunakan benda-benda yang manfaat. Dan ada beberapa pihak pun mengeluarkan tata cara bagaimana nak mengisi ruang-ruang tersebut. Tapi ada juga menggunakan ruang-ruang tersebut untuk menghantar berita-berita palsu. Kan. Banyak betul. Lepas tu hantar sana, hantar sini, create panic. Jadi itulah saya rasa cabaran yang paling sukar, pengalaman. Dan lihat bagaimana apabila kita lockdown, kata Sepang Renggam, kita terpaksa bekerjasama dengan NADMA, Majlis Kesempatan Negara. Kita kena hantar makanan untuk berapa ribu rumah kat situ, makanan untuk 14 hari. Dan dalam lokaliti itu kita terpaksa tanya siapa yang ada hemodialisis, siapa yang pesakit terlantar. Semua kita kena. Orang masuk tak boleh, keluar pun tak boleh. Macam juga saya rasa yang pernah Nabi Muhammad SAW juga maklumkan yang kena ta'on tu. Betul. Bagaimana? Yang dalam jangan keluar. Keluar pun jangan masuk. Yang dalam jangan keluar, luar jangan masuk. Begitu. Memang betul lah itu. Dan juga saya ingat ada macam kusta pun pernah juga Nabi pun mengatakan bahawa kena buat suppression.
Jadi kita kena buat social distancing. Masa tu dah ada dah. Mungkin terminologi tu tidak digunakan. Sebenarnya bagi yang para pendengar semua, mungkin yang ada beragama Islam, majoriti yang mendengar IKIM, sebenarnya saya nak nyatakan dalam Quran dah ada. Semua mungkin tidak dinyatakan COVID-19. Tapi kaedah-kaedah untuk melawan penyakit memang dah ada. InsyaAllah. Itu caranya. Masya Allah. Nak kata setiap satu data macam Datuk sebut, data-data yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan sendiri itu menunjukkan bahawa ambil cakna pada setiap daripada individu yang berada dalam negara kita supaya diambil kira dan diperhatikan, termasuklah dari sudut ataupun aspek ekonomi, Datuk ya. Itu semua kita sentiasa prihatin dan itulah yang disediakan setiap hari yang dibentangkan dalam sidang media dan juga dalam pelaksanaan dan juga praktis untuk sama-sama mencegah COVID-19. Baik, sekali lagi kita nak berehat, Datuk, dan kejap lagi insya-Allah kita nak cerita lebih lanjut berkaitan dengan pengalaman Datuk sendiri. Nak kata saya menginspirasikan ni sebenarnya, Datuk. Kita bercerita tentang pengalaman tetamu-tetamu kita dan berkongsi inspirasi. Tapi saya sebenarnya hari ni sangat macam idola lah Datuk ni. Sebab apa? Sebab Datuk sediakan fakta-fakta depan ni meja penuh. Betul. Macam satu sidang media. Sebenarnya bila walaupun Datuk hari ni sepatutnya berkongsikan pengalaman dan inspirasi, masya-Allah. Ini satu tanda hormatlah kami pada warga KKM lah atas kesungguhannya, insya-Allah. Baik, Datuk, kita berehat kejap ya, Datuk. Kita kembali sekejap lagi untuk segmen Inspirasiku. Ya, bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yun. Dan untuk anda semua, kalau yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM pun, anda terus saja share video ini supaya kita sama-sama dapat kongsikan ilmu dan juga manfaat untuk perkongsian hari ini, okey? Kalau ada ucapan pun tulis siap-siap, nanti kita raikan bersama. Ya, kita berehat dulu, terus saja bersama kami hanya di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kecemasan, boleh saya bantu? Halo, ada kebakaran. Alamat rumah nombor 3A, jalan... Tindakan Pantas Ramli berjaya mendapatkan bantuan segera di lokasi kebakaran. Dial 999 hanya untuk kes kecemasan. Malaysia Emergency Response Services atau MERS 999 menghubungkan panggilan kecemasan kepada polis, bomba, hospital, pertahanan awam dan maritim Malaysia. MERS 999. Apa perasaan anda jika dengar anak anda menangis kelaparan setiap hari kerana tiada makanan? Kalau ada makanan pun hanya berlaukkan cili sahaja. Allah, mesti sedih kan? Lebih menyayat hati ramai anak-anak kekurangan zat sehingga perut mereka membusung kerana tidak dapat makan makanan yang berprotein. Apa kata kita bantu mereka dengan sedekah daging kurban melalui Serantau Muslim? Pahala kurban dapat, pahala sedekah pun dapat. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 03 8408 1789. Sedekah Serantau Muslim. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my, or call 03-6204-6389 for more info. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dan inspirasiku yang bahagia, Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yun, mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan bersama kita pagi ini. Dan antara kalau saya tengok dekat online internet ni, Datuk, yang dua rangkap pantun tu yang Datuk KP bacakan, hebat nakhoda berlayar selamat, tibanya malam berlabuh bahtera. Bertahun lama menabur khidmat bersama KKM membantu negara. Yang kedua, keris pusaka penuh azimat, masihlah terjaga tinggalan desa. Selamat bersara Datuk Dr. Rohaizat, baktimu mulia dikenang sentiasa. Itu dari Datuk KP ya. Datuk KP ada anak yang memang hebat. Ada anak yang hebat mencipta pantun. Datuk KP pun memang hebat juga. Jadi itu. Tapi saya, kalau kita boleh imbas kembali video, Datuk KP tidak sempat membacakan
Dan apabila beliau sebak, 2 rakaat pantun itu segera diberhentikan. Allah, tersangkutlah sebab sebak tu Sebab. Dan nasib baik saya pun tak ikut sama. Tapi Datuk pun nampak kat belakang tu dah macam menahan jugalah tu. Dan saya balaskan rakaat pantun saya juga pada akhir ucapan saya, yang biasalah saya gunakan. Delima selasih duku mengkudu. Terima kasih. Thank you. Love all of you. Allah. Hari ni Datuk ulang balik tu dengan sepenuh hati tu untuk semua atas penghargaannya. Dan pasti soalan kita, Datuk, kita nak tanya juga tentang mereka yang berada sangat dekat dengan Datuk. Setiap hari di rumah bersama, mengikuti perjalanan perkembangan dan kehidupan Datuk sendiri dari dulu sampai sekarang, termasuk orang rumah Datuk sendiri, Datin sendiri kan. Macam mana agaknya mereka memahami kerjaya dan cabaran yang Datuk hadapi sendiri dalam jadi, ini satu soalan yang agak susah sebab dalam kita bertugas mesti ada sokongan semua pihak, ada bantu-membantu, ada berkorban dan sebagainya. Jadi dalam sepanjang terutamanya semasa pandemik COVID ni, sejak Disember 2019 diteruti dengan Januari, kemudian Mac, memang isteri saya memainkan peranan utamalah di rumah. Sebab saya keluar 7.30 pagi, terpaksa memberi taklimat pada Yang Berhormat Menteri. 7.30 pagi mana kena keluar lebih awal dari itu. Dan saya sebutkan tadi, backliners menyediakan data-data, misi siap dan kita print untuk pembentangan kepada Majlis Keselamatan Negara. Jadi urusan rumah tu isteri lah yang menguruskan. Malah semasa hari raya pun begitu juga ya. Makanan kena uruskan dan sebagainya. Dan anak saya seorang doktor di Hospital Segamat. Jadi memang tak boleh balik lah. Tapi anak saya yang sulung arkitek, beliau menguruskan pembelian keperluan harian. Dah bagi tugas lah ni. Kebanyakan beliau uruskan. Sanitizer dia beli online. Kemudian sayur online dan bekalan-bekalan lain lah. Masa nak pergi kedai pun dia dah takut. Kemudian nak keluar pun susah, dia khawatir. Jadi semuanya online. Jadi saya maklumkan tadi memang adalah sokongan keluarga membantu dan terpaksa berkorban lah. Pasal saya memang keluar gelap, balik pun gelap. Masya Allah. Kadang-kadang malam-malam tu kita dah habis pukul 9 lebih. Dah buat kerja 9 lebih, saya pun mungkin nak balik lah. Dah selesai. Lepas tu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba call. Kat mana ni? On the way balik. Kita mustahak ni. Kita ada satu nak lockdown dapat tertinggi dekat Sungai Lui. Bagaimana? Jadi kita pusing balik. Tim pusing balik. Kita assemble balik. Kita meeting balik. Dan masa tu Panglima Angkatan Tentera datang. Majlis Keselamatan Negara, NADMA, polis, ketua polis, timbalan ketua polis pun datang dan kita datang balik. Jadi itu rutin lah. Jadi selalunya pukul 9 tu biasanya lepas maghrib tu ada meeting dan termasuklah bulan puasa ya. Bulan puasa juga berterusan. Itulah. Jadi kalau tak ada sokongan keluarga memang agak sukar untuk mengendalikan. Saya rasa perkara yang sama juga dihadapi oleh Datuk DG, Datuk Isham dan rakan-rakan saya yang lain. Begitu juga saya rasa Yang Berhormat Menteri Kesihatan, pagi-pagi bersama dengan kita orang dan malam juga bersama dengan beliau dan tim-tim kami lah. Dan ibu saya ada di Johor, di Batu Pahat Johor. Walaupun dah berusia 80 tahun, di tu hari mereka ada bagikan WhatsApp gambar ibu saya dah Alzheimer tapi mendoakan saya lah. Tunjuk gambar, dia mendoakan. Dia mendoakan dengan dia bagi WhatsApp kepada saya. Mungkin berkat doa itulah yang menyebabkan Kementerian Kesihatan mampu bertahan dan penting untuk rakyat Malaysia lah. Dan kakak saya juga berkorban lah. Saya rasa jaga ibu bapa. Bapa dah meninggal, jaga ibu dan terpaksa jaga ibu lah. Tak boleh ke mana lah dalam PKP. Dan anak saya juga bantu yang nombor 1 tadi, online hantar ke kampung. Dahsyat. Online kampung lah. Sangat. Jadi dia terpaksa beli barang kampung. Macam mana nak keluar ni? Akak savvy. Dia alamat dia tulis Parit Sulong. Yes. Barang sampai lah. Itu jadi semua. Dan adik-beradik pun ada juga ada satu mereka pun mendoakan dan juga ada yang satu tu
cikgu ya. Adik-adik saya ramai cikgu. Tapi ada seorang di sekolah Parit Raja. Rohaidah namanya, dia penulis. Jadi dia mengeluarkan satu cerpen dalam berita harian tentang COVID. Tentang COVID. Saya cari tu, kena cari tu. Dalam berita harian keluar COVID besar. Dua buku surat. Kemudian dia ada buat puisi juga untuk COVID lah. Itu dia. Tapi kawan-kawan juga bagus, banyak memberi motivasi. Saya tengok dalam grup-grup masjid, dalam masjid saya di Parit Sulong, di masjid di Putrajaya tempat saya tinggal pun banyak memberi sokongan ya. Dan jadi peranan keluarga memang penting lah. Ya, betul. Membantu. Pasal bila masa tu kita tidur tak cukup, jadi masalah keluarga tu kita tak dapat nak tumpukan dengan sepenuhnya. Jadi tapi kekeluargaan tu mesti diteruskan juga. Nak makan, nak beli barang makanan. Dan sebenarnya untuk makluman, di Kementerian Kesihatan, di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan ada 2 CPRC. Okey. 2 CPRC. Satu CPRC Nasional, satu lagi CPRC Perkhidmatan Hospital. Saya ketua kepada CPRC Perkhidmatan Hospital. Tapi semua orang, semua bahagian mesti masuk dalam CPRC Nasional. Hospital memang saya punya lah. Pasal saya kena pastikan ICU cukup dan sebagainya. Dan petang-petang tu, kita lihat saya punya anak-anak buah ada yang di situ pun online juga. Dia dah siap beli telur, sayur. Pasal dia tak sempat balik. Tak sempat balik dah masing-masing. Dia kata dia tak boleh lah. Dia bos macam mana, dia tak sempat. Jadi dia orang. Jadi kita tengok masa tu amat, yalah, kalau tak ada sokongan keluarga kan, memang amat sukar. Memang stressful, tapi alhamdulillah sokongan keluarga telah membantu. Jadi isteri saya lah terutama je kan. Mujur isteri saya bersara awal. Jadi menguruskan rumah lah. Aspek-aspek rumah, bil elektrik ke. Cuma pokok bunga yang di rumah tu dalam PKP pun kena PKP juga. PKP juga pokok bunga tu. Nampak tak, Datuk sangat prihatin sampai pokok bunga pun. Datuk tengok sekejap sebelum pergi kerja Datuk. Baik Datuk, ada juga ucapan daripada Dr. Faizal Ma'arifin, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Perubatan. Dr. Faizal. Katanya Datuk suka pantun, serta masih lagi saya ingat ucapan akhir persaraan Datuk pandai buat magic. Ya? Datuk pandai buat magic. Beliau juga mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Selangor nak ucapkan terima kasih dan semoga Allah sentiasa memberkati, redha dan merahmati, melindungi Datuk Doktor insya-Allah. Itu juga antara sahabat kita yang turut mendengar pagi ni. Terima kasih Dr. Faizal ya. Dan juga kita nak berehat seketika atau kita sambung kita berehat sekejap lagi. Sekejap je. Dan kita akan kembali selepas ini untuk Inspirasiku pagi ini. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Jualan produk IKIM kembali dengan tawaran diskaun menarik dan hebat. Dapatkan buku-buku CD dan DVD serta cenderamata IKIM dengan layari laman web www.ikimniaga.my. www.ikimniaga.my turut ditawarkan kompilasi dan edisi digital untuk slot-slot radio yang menarik. Diskaun hebat sepanjang tahun menanti anda. Dapatkan segera. Al-Quran tidak memadai sekadar dibaca, ditilawah atau ditaranum begitu sahaja. Tetapi hendaklah turut diambil pengajaran bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. IKIM telah menghasilkan buku baharu bertajuk Al-Quran dan Peradaban yang berusaha menggarap dimensi penting peradaban Islam yang digagaskan oleh Al-Quran. Pelbagai bab menarik yang dibahaskan dalam buku ini antaranya mengetengahkan gagasan peradaban Al-Quran berhubung dengan maqasid Al-Quran, Al-Quran dan akal, Al-Quran dan kemukjizatannya dari sudut sains, Al-Quran berkaitan hidup dan mati serta banyak lagi. Dapatkan buku Al-Quran dan Peradaban di laman web kami www.ikimniaga.my www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan ibadah korban anda dinikmati insan yang memerlukan di 31 buah negara. Korbani untukmu Islamic Relief Malaysia bermula serendah RM320 hingga RM1,500. Sedekah korban juga diterima. Hubungi 0389263434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, dengarkan kami melalui frekuensi 100.2 FM. Pertemuan kami ada juga Hazon untuk Warna Pagi Inspirasiku. Kita masih lagi bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yon. Subhanallah tu ya, saya mungkin sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook dia
tak berapa nampak sebenarnya. Kat depan tu banyak dokumen yang Datuk sediakan dah macam sidang media dah kita ni, tapi itulah nak kata kesiapsiagaan Datuk dan mungkin dah terbiasa Datuk rutin untuk sejak awal Disember sampailah sepanjang kita berhadapan dengan COVID ni, sampailah Datuk masih mengekalkan rutin kesiapsiagaan tu. Ya betul. Masya-Allah. Ya, dalam sidang media memang kita bawa satu file, satu bundle. Sebab bila sidang media tu soalan-soalannya sidang media tu tag ucapan dah kita sediakan lebih awal. Kita perhalusi dengan officer-officer kita buat ayat dan backliner sediakan data-data. Tetapi soalan-soalan itu yang kita kena bersedia. Jadi kita akan bawa nota-nota lah. Pasal soalan tu kita tak tahu apa reporter nak tanya. Betul. Apa yang terbuku di apa ni rakyat. Betul. Sebab mereka meluahkan apa yang meluahkan rakyat pada reporter. Ya. Jadi kami menyediakan dan kita akan bagikan maklumat tu pada Datuk DJ lah. Untuk dibentangkan. Dan apa-apa pun yang penting, semua agensi apa-apa perkembangan terkini akan kata kami akan merujuk pada Kementerian Kesihatan sebelum apa-apa keputusan diumumkan. Masya Allah. Itu yang stres tu. Termasuklah macam yang lepas saya Datuk DJ pernah apabila kita ada kluster Seri Petaling kita terpaksa bermuzakarah dengan kumpulan ahli ketua-ketua tabligh. Mana masa itu mulanya kita nak bersemuka tapi mujur kita pergi online itu dan dapatkan mereka punya komitmen untuk datang ke depan. Kemudian itu pertama. Keduanya kita bermuzakarah boleh tak semayang jamaah. Jadi muzakarah yang pertama dan Perlis telah mula pertama sekali tidak membenarkan sembahyang jemaah. Jadi kalau kita lihat, Perlis juga adalah negeri pertama yang tak ada COVID. Negeri pertama yang hijau. Kemudian banyaklah episod-episod yang kita bermuzakarah tentang bagaimana nak dulu tak boleh sembahyang jemaah. Sekarang nak sembahyang jemaah pula. Sembahyang Jumaat. Begitu juga Perlis start 3 hingga 12 orang. Ada SOP. Itu pun penuh muzakarah. Muzakarah ni kita Kementerian Kesihatan macam Cik Sufian kata tadi, kami hanya berikan fakta. Fakta lagi segi saintifik dan sebagainya dan terpulang pada muti-muti yang bijaksana lah dan bijak sini. Seluruh Malaysia kan. Mereka yang akan menentukan. Jadi selepas itu baru keluarkan fatwa. Dan dibuat kelulusan daripada majlis raja-raja dan sebagainya. Sembahyang Jumaat dibolehkan, tapi ada SOP-nya. SOP itu berdasarkan kepada bagaimana jangkitan COVID-19 tadi, COVID-19. Kemudian muzakarah lagi untuk korban hari raya haji. Kemudian muzakarah tentang haji. Masa haji itu muzakarah itu yang saya ingat yang agak panjang haji tahun ini. Adakah perlu kita melaksanakan haji ke tidak? Itu adalah antara perkara-perkara yang kita buatlah. Bincangkanlah. Semua akan dirujuk pada Kementerian Kesihatan juga. Tapi sebenarnya banyak benda dirujuk. Contoh macam yang menjadi isu gunting rambut. Nak buka gunting rambut, SOP macam mana dan sebagainya. Jadi banyak perkara dirujuk pada kesihatan. Memang stres. Multitasking lah Datuk. Maknanya kena faham dan arif dengan semua perkara lah untuk menasihati agensi lain. Baik Datuk, diam tak diam. Ramai juga yang kata sambil dengar ni pun rasa sebab dengan perkongsian Datuk Rohaizat pagi ni. Dan kita dah sampai ke penghujung sebenarnya segmen inspirasiku hari ni. Mungkin kita nak kongsikan inspirasi. Apa rahsia dalam khidmat dan karier Datuk ini yang Datuk prinsip dan polisi ataupun pegangan diri yang Datuk pegang dalam 35 tahun khidmat dan juga dalam kehidupan Datuk sendiri, Datuk, sebagai inspirasi untuk semua? Ini satu soalan yang sukar untuk dijawab. Memang sukar untuk dijawab. Nak pantun kan pun tak apa tu. Tapi walau apapun kepada Encik Sufian dan Encik Hazwan yang bersama kita dan para pendengar, yang pertamanya saya rasa keluarga adalah utamalah. Apa pun juga yang kita buat, keutamaan pada keluarga, pada isteri kita pada anak-anak, pada saudara mara kita, pada jiran-jiran kita, itu kita kena bantu. Sebab bila saya di luar rumah tu nanti ramai jiran tanya. Jadi betapa mereka adalah keluarga kita. Samping keluarga kita, keluarga di dalam rumah kita, isteri, anak-anak kita, menantu kita, sebenarnya jiran-jiran kita juga adalah keluarga kita, di mana kita kena pada kita nak tak nak, memang satu masa kita memerlukan mereka. Dan satu masa pun mereka memerlukan kita juga. Jadi kekeluargaan satu yang penting, dan juga teamwork, kerjasama berpasukan, itu penting dalam menangani COVID. Tapi apa-apa pun saya rasa antara perkara resepi-resepi ataupun aspek utama adalah kita punya nawaitulah.
Saya rasa nawaitu kita, niat kita. Saya rasa dalam Kementerian Kesihatan, frontliners, backliners tu, nawaitu adalah membantu rakyat dan negara. Kalau kita lihat, mereka tu yang bekerja 24 jam di backliners, frontliners, di CPRC, memang nak bantu rakyat dan negara. Ada yang dapat allowance RM600, tapi RM600 tu hari-hari kerja kan. Betul. Dia khidmat. Khidmat. Dan bagi frontliners pula, memang mereka, bila mereka katakan, backliners, frontliners ni, yang bekerja katalah di klinik kesihatan, di kesihatan awam, mereka buat swab hidung tu. Ambil swab kat hidung untuk sediakan itu. Kalau silap buat, mereka sendiri yang akan dapat COVID. Sebab tu frontliners yang lain, contohnya polis, yang jaga kenderaan, JAKIM, semua JIM, Jabatan Immigration Malaysia. Mereka tu penting, bomber yang terlibat. Mereka ni penting diberikan pendidikan kesihatan dalam mengawal jalan raya tadi. Jangan pula mereka kena COVID. Itu jadi maksud saya tadi, nawaitu ialah nawaitu penting. Kita adalah bertugas untuk negara lah. Untuk rakyat dan untuk negara. Sebab kalau kita lihat, saya sebut tadi bila kita lihat apa yang berlaku pada COVID, pada semasa PKP, semasa COVID ini, terutamanya pada golongan B40. Ya, kesian ya. Mereka bekerja sendiri. Selepas 2 minggu mereka tidak ada duit simpanan. Jadi bagaimana mereka nak makan ni? Nak beli beras, duit tak ada. Jadi masalah pergaduhan suami isteri, anak-anak dan sebagainya. Jadi itu satu cabaran. Jadi kalau Kementerian Kesihatan tidak berjaya mengawal COVID, jadi kita tidak boleh membuat PKPB. Jadi kita terpaksa PKP yang berlarutan, yang berpanjangan. Jadi kesannya kepada rakyat. Pertama saya rasa tadi kesan pada rakyat. Betul. Jadi setiap anggota frontliners itu memang bertugas lumus untuk membantu rakyat dan negara. Sebab setiap hari negara kehilangan 2.3 bilion. Sebab apa? Kedai tak buka. Supermarket tak buka. Pelancongan tak buka. Airline tutup. Cruise tutup. Cruise semua yang pelancongan yang berhenti kat Port Dickson, dekat Port Klang pun tak boleh. Apa juga perindustrian, memang construction pun stop. Jadi memang kesan pada ekonomi amat besar. Jadi frontliners dan juga backliners, niat nawaitu adalah untuk rakyat dan negara, memastikan supaya kalau kita boleh dapat putuskan rangkaian, mungkin kita boleh cepat-cepat bertukar daripada PKP pada PKPB. Dan itu menjadi realiti lah. Menjadi realiti. Antara resepi-resepi lain sebut tadi, selain daripada keluarga, teamwork, kita kena berusaha bersungguh-sungguh lah. Berusaha bersungguh-sungguh. Itu yang tim-tim memang buat. Bersungguh-sungguhnya maknanya macam, dan maksudnya tidak ada perkataan no lah. Tidak ada perkataan no. Memang kalau dengan Datuk DG, Datuk Menteri tu, no tu memang kalau boleh, tak boleh berlaku. Contoh, kita lihat Wuhan membina hospital dalam masa 10 hari. Kita bina hospital di Maep, Seri Kembangan, 3 hari. 3 hari kita bina. Terbaik. Dan apabila kita lihat, saya setiap hari di National CPRC, kita melihat situasi PPE di semua hospital. Ada kalanya yang PPE itu bertahan 1 hari, peringkat awal 1 hari, 2 hari. Kita tak boleh benarkan itu berlaku. Bagaimana? Jawapannya tak boleh. Jawapan no, tidak boleh. Jadi kita terpaksa cari jalan bagaimana PPE ada. Dan ventilator gitu juga. Ventilator tak cukup. Kita tak boleh terima perkataan ventilator tak ada. Lepas tu bila ventilator nak beli, pembelian barang-barang ni mesti ikut peraturan sedia ada. Barang dah sampai, kita semak baru bayar. Dalam keadaan berperang, kita berperang dengan musuh kita yang kita tak nampak. Kita tak boleh lagi beli barang sampai tengok-tengok semua. Tak boleh. Dia banyak negara yang menjual ventilator PPE ni, dia nak duit dulu. Bayar dulu baru ventilator sampai. Tapi peraturan kita tak benarkan. Jadi jawapannya tak boleh, perkataan tak boleh tu tidak boleh wujud. Jadi kita berbincang, kalau tidak boleh diselesaikan, maklumkan kepada Majlis Keselamatan Negara, maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat prihatin. Terus mengeluarkan arahan pembelian darurat. Pembelian darurat, beli terus.
beli barang tak sampai, beli dulu pasal kita penting, rakyat kita kena ada PPE. Macam kita nak pergi perang, tapi submachine gun tak ada. Kita nak pergi perang, PPE tak ada. Jadi jawapan tak ada tu tidak boleh. Masya-Allah. Ada kalanya kan ventilator dah dibeli tapi tersangkut kat luar negeri ada satu ketika. Sebab apa? Semua negara dah lockdown, kapal terbang tak ada. Jadi itu kita perlu cabaran. Jadi dengan pertolongan semua pihak atasan kerajaan, kita catat special consignment, bawa tu. Pada satu ketika tu di Sabah Sarawak PPE amat sikit. Lepas tu macam mana ni? PPE dah kurang ni. Light tak ada. Light dah kurang. Jadi takkan kita nak biarkan doktor, nurse tanpa PPE kan? Jadi kita jawapan no tu memang macam saya sebut tadi, kena bersungguh-sungguh lah. Kita bincang dengan Panglima Angkatan Tentera. Mereka menyediakan penerbangan khas 1 minggu 2 kali. 30 tan. 30 tan disediakan, kita boleh bawa barang-barang untuk hospital dan klinik. Malah Panglima Angkatan Tentera kata, kalau perlu anytime let us know, will help you, dia kata. Jadi masa tu memang bayangkan kalau kita ada anak bertugas sebagai nurse atau sebagai doktor nak merawat pesakit tapi PPE tak ada. Betapa Dan ni nanti mereka ni yang bertugas di hospital, di klinik ni, mereka balik. Betul, nak jumpa anak dia. Mereka pun takut. Jadi situ memang saya sebutkan tadi, resepi dia kena usaha bersungguh-sungguh. Dan jawapan yang tak ada tu, yang tak boleh tu, kalau boleh dicari jalan supaya boleh. Supaya boleh lah. Dan yang antara resepi-resepi lain bukan saya lah, maksud saya tadi tim kumpulan-kumpulan kerja tu, mereka ni semuanya bekerja keras, sangat berdisiplin dan amat serius lah. Amat serius. Contohnya kan bila kita buat lockdown dekat Sungai Lui, bila kita buat lockdown dekat Sepang Renggam, lepas tu Selangor Mansion dan tempat-tempat yang lain, memang mereka kerja keras round the clock. Cari bekalan makanan, lepas tu bila kita kuarantin kan, bekalan makanan mesti lengkap dan sebagainya. Jadi memang berdisiplin anggota-anggota kita, dan yang saya sebut tadi juga, tidak menyerah kalah lah. Tidak menyerah kalah. Sebab tu kita tagline, kita mesti menang. Kita mesti menang. Dan kita jaga kita. Kita jaga kita. Masya-Allah, kita jaga jaga kita. Perkongsian yang penuh inspirasi hari ini. Datuk, saya ada satu pantun terakhir sebelum kita tutup majlis kita. Kita pun dah terlebih masa ni sebenarnya. Pantun kita, maaflah ni pantun ad hoc, bunyi dia taklah indah sangat macam Datuk DJ kita kan. 35 tahun setia berkhidmat, ikhlas prihatin, penuh inspirasi. Terima kasih Datuk Rohaizat kerana sudi datang kemari. Kita nak beli pantun ke? Pantun yang I love you tu siapa punya? Datuk KP ke Datuk? Datuk saya punya. Datuk punya. Itu saya punya sebab itu pantun moden lah orang kata kan. Dan rima-rimanya tu macam saya sebutkan tadi, delima selasih, duku mengkudu, terima kasih, thank you, love all of you. Baik, subhanallah. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Kita doakan Allah sentiasa memelihara Datuk dalam kebaikan. InsyaAllah sihat walafiat sentiasa Datuk. Ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi nanti Datuk, insyaAllah. Baik, selamat bersara, selamat berehat insyaAllah. Moga-moga setiap khidmat Datuk itu adalah pahala untuk bekalan saham akhirat dan saham syurga Datuk, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Sufian, terima kasih Encik Hazwan, dan juga terima kasih kepada semua para pendengar, semua rakyat Malaysia yang kita sayangi, dan kita sama-sama sebenarnya seperti dimaklumkan, kita adalah frontliner, semua kita. Sekarang ini bukan lagi frontliner itu adalah Kementerian Kesihatan, bukan lagi polis, kita semua adalah frontliners. Jaga SOP, dan satu-satunya vaksin yang ada untuk melawan COVID adalah penjarakan sosial. Betul, setuju. Itu satu-satunya ada, dan kita mungkin terpaksa hidup dengan COVID dalam masa 1 tahun lagi sebab vaksin memang belum ada lagi. Jadi itulah, teruskan jaga SOP, dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat meneruskan hidup ini dengan lebih cemerlang dan terdapat banyak manfaat daripada COVID ini. Kita bersatu padu, sembahyang dengan lebih tertib, lebih jaga kebersihan dan sebagainya, dan akhirnya kita juga memahami betapa sebenarnya apa juga yang berlaku dah ada dalam Quran dan juga dalam hadis. Sebenarnya dah ada situ, cuma kita tidak memahami. Apa kita korek kita lihat dalam surah Kahfi, semuanya dah ada. Cuma kita sendiri yang tidak
Masya Allah. Menyadarinya. Kan dan menghayati. Baik, nanti kita sama-sama bermuhasabah dan tadabbur bab kata Datuk sebentar tadi, insya-Allah, daripada apa yang dah termaktub dalam Al-Quran. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah, Datuk. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk segmen Inspirasiku hari ini. Ya, betul, bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yun yang merupakan mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum